Okey. Pagar batu dan juga simen dan juga pintu. Pintu dia pintu besi lah. Gate lah. Gate yang dia bagi. Okey. So ini adalah dia punya spek. Ini adalah dia punya spek. Oh, Allah Rabbi. Sorry. Saya share semula. Okey. Saya sebenarnya nak stop ni. Okey. Kenapa dia tak boleh gerak? Alright, untuk yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah double story. Ni double story. Double story dia dia 2047 square feet. Sebab apa? Dia belah bawah dia besar je sama belah bawah dia besar sama. Cuma yang bezanya sebab dia ada tambah atas. Bawah dia besar sama. Sama dekat bawah ni 20 kaki, dia punya parking dekat belakang 11 kaki, dekat tepi lebih kurang dalam 9 kaki. Okey, dia punya tanah lah. Alright. Tapi yang menyebabkan dia sebab dia kan kita ada belajar build up, okey, dia punya luas penaan dia build up dia lebih tinggi lah sebab dia ada belah atas. So kalau kata tengok dekat sini ya, yang ini sebenarnya design dia mengingatkan saya kepada Salak Cemara. Nak tahu kenapa? Okey, sebab master bedroom dia di belah bawah. Okey, ini master bedroom dia letak di belah bawah. Okey, tapi yang bagus ni sebab dia ada terrace lah, sebab dia semi-D, of course dia lebih besar dan dia ada terrace dekat tepi ni. Ini dining area. So ini adalah kitchen. So dia punya ni dekat sinilah dia punya tangga. Okey, so dia ada bedroom dekat belakang. Dia ada bedroom. Okey. And then kalau kata tengok dekat sini dia ada macam letak something tau. Nanti akan ada gambar nanti. Akan ada gambar. Saya akan bagi tengok. So dia akan letak macam nak kata apa macam tempat pemegang tu. Macam divider lah untuk nak membezakan kawasan. Okay. Alright. So dia punya design memang pada saya sangat menarik lah. Design dia memang menarik. Okay, so sebelah atas dia ada 2 lagi bilik dan 1 bilik air. Ada 2 bilik dan 1 bilik air. Okay, 2 bilik dan 1 bilik air. Lepas tu dia ada balcony dekat dia punya family hall. Yang ni ada family hall lah. Kalau kata yang apa? Kalau kata apa nak kata Salak Cemara dia tak ada family hall kan. So bezanya sebab ini ada family hall. Okey, dia ada family hall dan perasan tak ini adalah void area. Nampak tak tangan saya? Nampak tak? Nampak kan? So ini adalah void area. Void area ni nak tahu. Void area ni sebenarnya adalah yang area dekat ruang tamu. Area dekat ruang tamu ni. So ruang tamu ni nanti dia akan tinggi tau dia punya ceiling. Dia akan tinggi dia punya ceiling. Maksudnya you daripada family hall ni boleh nampak ke bawah. Daripada family hall ni you boleh nampak ke bawah. Sebab void area ni memang tak ada apa-apa. So kalau kata mungkin owner nak buat loteng ke sebab memang tinggilah ceiling dekat hall ni memang sangat tinggi. Memang sangat tinggi. Saya rasa ceiling dia mungkin sampai dalam 17 ke 18 kaki. Okay, dia punya ceiling. So yang belah bawah ni is normal lah. Saya rasa si ceiling dia dalam mungkin 10 ke 11 lah. Ke atas mungkin 9-10 kaki belah atas. So memang tinggi sangat-sangat. Tapi kalau bilik je tak tinggi. Kalau bilik normal. Cuma yang tingginya adalah yang dekat bahagian living saja. Bahagian living ni saja memang tinggi. Okay, sebab ada gambar dia. So yang ini
Kalau kemasan lantai je sama juga. Okey, belah dalam dia adalah jibin. Dan lain-lain adalah lepaan simen lah. Lepaan simen tu simen. Okey. So yang penting yang saya nak bagi tahu dekat spek dekat sini adalah dia punya pemasangan elektrik, sebab akan ramai yang tanya pemasangan elektrik. So kalau kat sini dia punya kipas. Okey. Kipas dia akan bagi 4 untuk point. Kipas dia akan bagi 4 untuk point. And then lampu 19, soket 11, telefon dan televisyen. Dia bagi satu-satu. Dan sebenarnya saya pasti dekat sini dia tak ada tulis pasal aircon, sebab sebenarnya untuk projek ni ada package istimewa. Okay, so nanti kita akan bagi tahu apa dia punya package. Okay, so pagar je tetap samalah yang macam semidi yang satu tingkat tadi, iaitu dia punya ni pagar dia adalah change link, dan belah depan dia tiang batu lah, tiang batu dengan pintu besi, gate lah, gate besi. Okay, alright, ini dia punya master plan layout. Okay, ini dia punya master plan layout. Kalau kata tengok dekat sini, nampak tak? Kita nak saya besarkan sikit. Okay, kalau perasan dia dekat sini, yang pink, light pink ni adalah rumah berkembar 2 tingkat. Yang pink gelap ni adalah rumah berkembar 1 tingkat. So dia ada 8 rumah berkembar 1 tingkat dan ada 6 rumah berkembar 2 tingkat. So dekat sini ini adalah kawasan lapang. Kawasan lapang ni seperti biasalah tempat untuk taman permainan lah maksudnya. Dia ada taman permainan. Okay. So TMB dia terletak di kawasan lapang. So TMB dia tidak letak dekat berdekatan dengan rumah. So yang ini pada saya something yang interesting jugalah. Okay. Alright. Siapa tak tutup ni? Tolong tutup. Ayo, Ethan dah mute lah. Ethan dah mute semua. Kak Yu, Ethan rasa Ethan termute Kak Yu ah. Ada dengar dah. Okey, boleh. Dengar tak? Saya dah unmute saya. Dengar tak? Dengar. Dengar. Boleh. Okey, so saya ulang balik ya. 1 minit dari ulang balik 1 minit. Yalah, ulang balik. Okey. So, yang ini saya ulang balik kat masa plan layout lah. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, dia sebenarnya ada 14 unit. Okey, ada 14 unit dan ini adalah kawasan lapang. TMB dia terletak dekat kawasan lapang. So, maksudnya TMB dia tak letak dekat dengan rumah lah. Okey. So ini dia taman ni tak adalah besar. Okey, dan dia punya unit adalah agak terhad. Alright. So ini adalah location. Okey. Kalau dekat dalam Google Drive, saya ada bagi tahu dia punya nombor ni dengan nombor ni. Saya tak tahulah apa nama nombor ni, tapi sebenarnya kalau kata susah kata you nak dapat ni, you boleh copy paste je nombor ni dekat you punya map. So memang akan dapat punya. Okey. So ini dia terletak di sini ya. Dia terletak di sini. Memang dekat dengan Jubilee Intan, Kampung Olak Lempit, sebab dia terletak di Olak Lempit. Sebenarnya dekat belah atas ni, dekat belah atas ni adalah dia dekat dengan Taman Desa Idaman yang sedang kita jual juga sekarang. Tak jauh pun. Dekat je. Alright.
So Tepi ini main dia road punya Kak? location. Tepi main road ni. Saya rasa dia berdekatan dengan main road lah. Dia tak adalah ke dalam sangat masuk. Sebab yang ni main road ni nombor 31 ni main road. Dia masjid tu ada sekolah agama kan sebelah tu kan? Ya, dia ada masjid, dia ada sekolah agama kat situ. Okey. Ni dah survey Okey. So ini adalah dia punya amenities lah, apa yang berada berdekatan dengan di sekeliling dekat dengan projek ni. Masjid of course ada groceries, Taman Jubli Intan, kedai-kedai memang dekat ya. Restoran, homestay semua ada. So kalau kata orang beli nak buat homestay pun sebab memang boleh. Sebab dekat kawasan situ memang orang ramai buat homestay. Okay. So kalau kata orang tu daripada dia bekerja di Cyberjaya, so tak jauh pun sebenarnya 22 km. Kalau KLIA lagi dekat 20 km je KLIA. So dia ada sekolah kebangsaan dan juga sekolah rendah agama. Saya rasa sekolah menengah pun dia memang ada berdekatan dengan situ. Tapi saya cari dia punya dekat dalam Google saya tak jumpa. Tapi tak apa, nanti kita, sebab saya takut dia punya nama je lain. So tapi insyaAllah nanti memang ada sekolah menengah dekat-dekat situ. Bila kalau kita lalu, kalau kita jalan dekat situ, kita memang akan nampak sekolah menengah je tepi jalan je. Cuma nama sekolah menengah tu saya tak ingat. Okay, dia memang ada sekolah dekat situ. Sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah agama memang lengkap dekat area sini memang ada. Okay, so ini adalah dia punya amenities lah yang ada di sini. Okay, alright. So ini ada info yang info ya, more info lah untuk this project. Okay, this project is Malay Reserve Land, freehold, limited unit. Unit yang available single story semi-D ada satu unit saja, nombor 21. So boleh tengok nanti dekat layout. Kemudian untuk double story semi-D ada 2 unit, nombor 23 dan nombor 25. Okey, price pula. Price untuk single story semi-D adalah 430,000. Double story 450,000. Okey, tadi kat depan dah beritahu price ni before discount. So booking berapa? Booking adalah 1,000. Dan ini adalah sesuatu yang menarik berkenaan taman ini sebab taman ni dah dapat CCC. So kalau kata you punya buyer kata dia bekerja dekat CIMB, lepas tu dia kata saya nak guna CIMB sebab saya dapat staff rate. Okey, boleh. Sebab dia dah dapat CCC. So mana-mana bank pun boleh. Cuma kemungkinan okey, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan boleh letak dekat sini ya. Boleh letak dekat chatting. So nanti saya akan reply. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan. So yang ni dia dah dapat CCC, so boleh guna mana-mana bank yang sesuai lah. Yang sesuai dengan buyer. Okey, so tak ada masalah untuk untuk ni sebab dia dah dapat CF dah. Kena lepas beli dia terus duduk je. Cuma dia mungkin kena bayar evaluation fee. Tapi itu kena bergantung dengan bank lah. Kalau nak dapat full loan ke apa ke bergantung dengan bank. Tapi boleh tengok evaluation dulu. Kalau kata evaluation dia lebih daripada harga S&P dia, so kita mungkin boleh apply untuk harga lebih daripada yang ni S&P yang dibagilah. So nanti mungkin dia boleh dapat cashback ke apa ke, it depends lah, tengok pada valuation lah, valuation dia berapa. Tapi dia kena bayar lah, valuer dia kena bayar. Kemungkinan dia kena bayar sebab developer dia tak bear untuk yang valuer punya fee. So mungkin kena bayar. Tapi kalau dia bising lah berkenaan bayar, valuer nak kena bayar apa semua. Tapi kena ingatkan dekat you punya buyer. Okay, you bayar valuer tapi you tak perlu nak bayar progressing fee. Sebab ni dah siap, dia tak ada bayar progressing fee pun. Sebab kalau beli rumah yang tak siap, dia kena bayar progressing fee. Pun lebih kurang sama je. Datang lebih lagi. Okay. So boleh cakap dengan you punya buyer macam tu lah. Sebab saya rasa mungkin dalam 2,000 lebih ke 3,000 kot. It depends lah, it depends.
kepada bank tu. Sebab bank dia memang ada valuer sendiri, tapi selalunya bank akan charge. Tapi kalau kata you nak finance dekat dalam loan, itu boleh berbincang dengan banker. Okay. Alright. So ini adalah dia punya package. Ini adalah dia punya package. Dia ada diskaun 5% sahaja. Diskaunnya 5% sahaja. SPA dan legal fee dan juga disbursement daripada SPA adalah free, percuma. Okay, developer akan bear. And then MOT adalah free untuk semua buyer. Maksud semua buyer kat sini, maksudnya kalau orang tu bayar rumah second ke pun free juga MOT dia. Dan kat sini developer dia bagi free aircon 1 HP dan juga 1.5 HP. Dia bagi aircon free. Okay. Dan tadi booking yang saya cakap tadi adalah 1,000 lah. Alright. Okay. Okay, so ini adalah Taman Merbah. So yang single unit dia rupa macam ni lah. Ini double story. Tapi kita akan ada gambar nanti. Akan ada gambar yang lebih banyak. Okay, yang ni saya letak dalam slide ni sajalah. So gambar je tak banyak. Tapi ada gambar yang akan lebih banyak. Nanti saya akan share juga semasa presentation ni. Okay, so ini adalah dia punya hall tau. Kenapa saya letak hall ni? Sebab saya, benda ni yang saya nak highlight. Okay, sebab okay, tadi kan saya cakap dia ada macam apa? Divider. So ini adalah dia punya living area. Dining area. Ini adalah living area, ini adalah dining. So ini adalah dia punya family area kat atas ni. So ini adalah tinggi ceiling dia. Ini yang ada void area tu tadi. So bila ceiling tinggi macam ni, kebaikannya satu adalah angin dia. Kalau kata angin masuk is kira maksudnya lebih terang lah. Ventilation dia lebih bagus sebab kawasan dia lebih luas. Okay. So ini adalah untuk Taman Merbah. Ini adalah Taman Merbah. So sebab kita ada dua taman kan. Satu Taman Merbah, satu Taman Orchid. Okay. Taman Orchid adalah teres setingkat. Okay. So sekarang ni saya masuk kepada Taman Orchid. So saya terus masuk. So kalau nanti ada apa-apa soalan, boleh tulis dekat chatting. So nanti saya akan tengok chat lah. Nanti kita akan tolong bantu you untuk jawab apa-apa persoalan lah. Okay. Alright. So ini adalah details project dia. Okay. So property types adalah terrace single story. Dia total unit keseluruhan dia ada 24 unit. Tapi kita ada available sini 5 unit. So kena rebut. Okay. So land area adalah 22 kali 84. Build up area 20 kali 44. Okay. Parking area 20 kali 25. Kenapa saya highlight parking dia? Sebab parking dia panjang. Normally orang bagi parking 20 kali 20. Tapi ini dia 20 kali 25. Maksudnya dia panjang sebab buka dia 20. So dia panjang 25 kaki lah. So lebih mudah nak parking lah maksudnya. So dia punya price adalah 350,000 sebelum diskaun. So ni estimated completion dia adalah quarter 4 2022. So sekarang ni progress dia mungkin lebih kurang dalam 15% lah. Lebih kurang dia punya progress. Okay. Okay, jelas ya dekat sini? Jelas ya? Alright. Okay. Ini adalah dia punya spesifikasi dan juga layout. Plan layout. Okay. Kalau kata tengok dekat sini, tu saya kata tadi. Okey, ni saya kata tadi, dia 25 kaki. Dia punya parking. Parking dia panjang dia 25 kaki. Panjang ni, 25 kaki ni. Okey. So dia punya rumah, okey, 20 kali 44. Ni 44 kaki. So dekat belakang dia lebih kurang adalah dalam 15 kaki lebih lah. 15 kaki lebih. Intermediate ya, ini intermediate. So memang besar, memang panjang. So kalau kata you punya buyer kata nak
nak sambung rumah ke apa ke memang boleh sangat sebab kat belakang tu boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi. Satu bilik, 2 bilik boleh tambah lagi. Okay. So dia punya keluasan binaan adalah 880 kaki persegi. Yalah, 20 kali 44 kan. So 880 kaki persegi. Okay. So dekat sini saya nak bagi tahu kemasan lantai ya. Kalau sini kalau kata you perasan kemasan lantai dia adalah semuanya lepaan simen kecuali dapur. Dapur sahaja yang jubin seramik. Yang lain semuanya lepaan simen. Maksudnya kita kena bagi tahu dekat buyer bukannya seramik, bukannya jubinnya tak pasang jubin. Cuma dapur saja ada jubin. Dan tempat-tempat lain tak ada jubin. Okay, maksudnya sebelum dia duduk, kalau dia kata dia nak ada tiles, dia kena pasang sendirilah sebelum dia duduk. Okay, so itu adalah dia punya kemasan lantai. Clear ya? Lantai dia tak ada tiles, simen sahaja kecuali dekat kecuali bilik mandi dan juga dapur. Bilik mandi dan juga dapur saja yang ada jubin seramik ni. Ya, ni bilik mandi 1 dan 2 dan dapur yang ada jubin seramik. Yang lain semuanya simen. Ya, jangan salah bagi info dekat you punya buyer tau. Nanti bila buyer you dah dapat rumah ni nanti dia akan marah dekat you. Okay. So kalau dekat dinding, dekat dinding biasalah plaster simen apa semua kan. Tapi bilik mandi dia adalah jubin seramik dia. Jubin seramik dekat bilik mandi dia 1.7 meter. Ataupun 170 cm. 1.7 meter lah. Kalau kat dapur pun dia ada jubin seramik juga dekat dinding dia 1.5 meter. Okay, so lepas atas daripada tu selalunya kalau dekat dapur ni atas daripada tu orang akan buat kabinet kan, buat kitchen kabinet kan. So tak perlulah jubin seramik. Betul tak? Okay. Alright. And then saya nak sentuh berkenaan dengan sanitaris. Okay, sanitaris dia adalah ialah biasa memang semua rumah diperlukan ada tandas, pancuran air, besin basuh. Besin basuh ni bukan mesin ya, besin basuh ni adalah sinki. Sinki dan bilik air tu yang juga bilik air lah. So dia ada bilik air dekat laman, dia ada satu bilik air dekat laman. So maksudnya mungkin dia akan letak dekat sini lah. Dia letak bilik air. Lepas tu dekat sinki single bowl dan juga ada tangki simpanan. Tangki simpanan dia ada satu lah. Okay. Lepas tu dia ada untuk yang electrical, dia ada untuk kipas, dia ada pasang 3 untuk kipas. Lampu dia ada pasang 12. And then untuk soket dia ada pasang 8. And then dia ada punca telefon dan juga TV. Itu normal pemasangan elektrik. Telefon dan TV ni sekarang ni adalah wajib. Bila kata punca telefon tu maksudnya fiber optik lah untuk internet. Sekarang orang mana guna telefon rumah dah. Orang guna internet. So bila kata punca telefon ni selalunya dia akan guna fiber optik lah. Sekarang ni memang syarat fiber optik. Telefon memang kena fiber optik. So bila fiber optik maksudnya boleh untuk internet lah, laju lah. Macam tu. Okay, so kalau pagar dia adalah sama juga macam semidi tadi. Pagar, tiang batu simen dan pintu besi. Itu pagar hadapan. Itu belah depan ni lah. Dia ada simen lah. Lepas tu yang dekat belakang change link biasa, pagar dawai dan juga belah tepi ni pun adalah pagar dawai. So dia so kalau kata nak privacy mungkin dia kena buat sendirilah, macam tu lah kan. So ini adalah pagar biasalah, change link sajalah dia pasang belakang dan juga depan. Okay. Depan, bukan depan, belah tepi. Belah depan ni cantik lah. Alright. Okay. Alright. So okay, ini adalah dia punya master plan layout. Ini dia punya master plan layout. Saya kata tadi ada 5 kan, ada 5 yang kosong. So ini adalah kalau you tengok yang warna putih ni, ini adalah yang masih available.
semuanya intermediate. Semuanya intermediate. So dekat sini adalah dia punya kawasan lapang dan dekat sini adalah dia punya PE. PE tu TMB lah, elektrik, punca elektrik. Okay. So ini dia punya layout. Okay. So ini adalah dia punya location. Tadi ingat tak saya kata kerepek Ros? Kan? Tadi saya ada cakap pasal kerepek Ros. Alamak. Saya ada cakap pasal kerepek Ros. Ini je kerepek Ros. Lokasi dia kat sini. Okay. So yang ini sebenarnya location dia memang sangat strategik sebab dia dekat dengan hospital. Dekat sangat dengan hospital. Kalau kata rumah saya ni dekat Hospital Cyberjaya yang akan buka nanti pun 8 km. Tapi ni lagi dekat. Lagi dekat daripada rumah saya. Sangat dekat tau. So kalau kata you all tengok dekat sini kan, gambar sini dia ada macam-macam dekat dalam ni tau. Sekadar nak restoran ke, sekadar nak apa ni, ada lagi kerepek fast. Dia memang dekat sini je, area ni memang area kerepek. Ini kerepek center lah yang saya boleh cakap lah. Kerepek center tau. Sebab memang ada banyak apa perusahaan IKS dekat sini. Especially yang buat kerepek ataupun kuih-kuih raya. So memang kebanyakan orang yang memborong kerepek ataupun yang macam menjual kerepek, dia memang kebanyakan yang area Selangor lah. Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, dia orang memang akan datang dekat sini. Ni perusahaan kek. So ada sini memang kawasan akan naik dan memang je kawasan je tak jauh daripada Pekan. Saya berani cakap, ya pun saya tak pergi lagi sebab saya tahu kerepek Ros ni dekat mana sebab saya sebelum musim PKP yang dulu kalau kata raya saya selalu di kerepek Ros ni membeli kerepek. Okay, sebab dia murah dekat situ. Sebab kawasan ni sebab dah semuanya macam kerepek center kan, so dia lebih murah. Okay. So memang kalau kata orang yang mencari area-area sini tengah cari rumah ataupun yang pekerja hospital yang tengah cari rumah, saya rasa this is the best area lah. Serius saya cakap. Okay. Ini adalah dia punya amenities. Groceries memang tadi memang you all kalau dekat Pelada tadi pun you all nampak kan. Lepas tu kerepek center, as I said kerepek center. Bukan kerepek center je sebenarnya. Kuih-muih raya, cake center semua kat sini. And then shops, jangan cakap lah, memang ada banyak shop, restoran tak ada masalah. Homestay memang banyak. Dekat sini pun memang banyak sangat orang buat homestay. Dan juga hospital Banting. Okay, dekat sini mana hospital Banting? Ini je hospital. 2.3 km sahaja. Dia punya hospital tak jauh ya. Hospital Banting dekat. Dekat dengan hospital. So, ni kerepek Ros. Kerepek Ros 150 meter jalan kaki pun boleh. Okay. So, saya rasa memang kawasan ni memang memang strategik. Sebab dia punya kawasan dia is memang dia berdekatan dengan Pekan. Dia tak jauh daripada Pekan. Kalau jauh daripada Pekan, takkan hospital sedekat ini kan. And then dia ada juga sekolah menengah agama dekat situ dan juga sekolah kebangsaan. Dan sekolah pun berdekatan. Okay, sebab ni Malay Reserve Land. So kita so memang kebanyakan orang kebanyakan Melayu lah je memang akan cari sekolah yang dekat-dekat, and then mana sekolah agama. So bila ada sekolah agama tu dia akan berdekatan dengan masjid jugalah. Dia ada dekat area tu ada dia punya masjid. Memang dekat, jalan-jalan kaki je dekat area sini. So sini memang dia punya kawasan strategik. Okay, kawasan strategik sebab dia pun bukanlah jauh masuk ke dalam. Dia punya kawasan tak jauh masuk dalam pun, dekat dengan jalan besar. Alright. Okay, so this is more info berkenaan dengan this property adalah Malay Reserve Land freehold. Yang pentingnya freehold. Kedua-dua projek ni adalah freehold. And then dia memang limited unit. Ada 5 available, 5 unit saja yang available sekarang ni. Tadi kita dah tengok plan layout. So kita dah tahu unit mana yang available. So plan layout tu pun memang ada dekat dalam Google Drive. So dia single story 350 before discount. And then dia punya booking adalah 1,000. Okay, yang ini penting. Panel bank dia tak banyak. Panel bank dia ada cuma bank Islam je.
Okay, so far yang kita dapat tahu daripada developer, dia punya panel bank adalah bank Islam. So hopefully tak ada masalah lah, dan saya tak rasa ada masalah dekat area sini untuk nak buat loan sebab freehold. Sebab freehold selalunya rasa bank Islam pun okay, should be okay lah. Okay, so tak ada masalah. So kalau saya rasa pihak developer pun dia dah ambil maklum. So tentu mungkin bank Islam dia dah bagi dia banyak banyak kota. So that's why dia panel dia hanya satu bank Islam sahaja. Okay, ini dia punya promotion. Kalau tadi saya bagi 5% discount, tapi promotion yang ini dia ada 10% discount. 10% nya, so maksudnya kalau dia dapat 90% loan, okay, 90% loan, so tak perlu nak bayar deposit lah. Okay, so free SPA, legal fee and disbursement. Okay, free MOT for first buyer only. Ini kena highlight ya, first buyer, maksudnya first home sahaja. Kalau orang tu beli ni rumah kedua, ketiga, so dia tak free MOT, dia kena bayar MOT. And then booking 1,000. Okay. So kalau kata kita tengok dekat sini, kita dapat agak ya bahawa loan, legal fee dan disbursement tak akan ditanggung oleh developer. So maksudnya buyer kena finance dekat dalam loan. Itu kena ingat ya. Kita jangan cakap dekat buyer nanti semua free. Tak. Bukan free. Okay. Dia punya loan, legal fee dia still kena buat finance dengan bank Islam lah, dengan bank lah. Sebab hanya free untuk SPA sahaja. Alright. So ini Taman Merbah. Taman Merbah pula. Oh, saya salah. Bukan Taman Merbah ya, Taman Orchid. Saya tulis salah ni. Okey, nanti saya betulkan sebelum saya masuk dalam ni. Okey, so Taman Orchid. Taman Orchid dekat Jalan Sukun, Kancung Barat. So 20 kali 84, 3 bilik, 2 bilik mandi, rumah teres, 1 tingkat. Okey. So, okey, yang ini adalah dia punya booking account, booking fee. Kat mana you nak bank in? So yang ini pun saya dah letak dalam Google Drive. CIMB tau. Dia bank CIMB, nama dia Mesra Kini Development Sdn Bhd, nombor akaun kita dah tertera. Yang ini untuk kedua-dua projek ya, sama je akaun dia. Untuk kedua-dua projek. Okay, dia punya akaun dia adalah sama, booking fee adalah 1,000. Okay, yang ini adalah dia punya booking form. Booking form ni pun kita dah sertakan dekat dalam Google Drive. So yang ini adalah mudah saja, saya rasa dia tak susah sangat dia punya booking form, cuma nama, IC, normal lah, tarikh lahir, majikan siapa kan, nombor telefon, email apa semua. Itu normal saja. Saya rasa you all pun dah biasa kan dengan form-form macam ni, just isi saja, tapi dengan syarat ya, mesti bagi kopi IC. Dan juga kalau boleh bagi sekali dengan surat beranak sebab ni Malay Reserve Land. Sediakan sajalah surat beranak. Birth certificate dia, sediakan saja birth certificate sebab ini Malay Reserve Land. Okey, untuk dua-dua projek kita akan gunakan apa yang sama. Form yang sama untuk kedua-dua projek ni. Okey? Alright. So, sampai di sini yang untuk slide. So sebenarnya saya nak share ada lagi satu benda sebenarnya. Okey, saya nak share lagi satu benda, iaitu adalah inilah je saya nak share. Okey, saya highlightkan sikit je. Ini adalah rumah yang dah siap. Yang ini sebab yang ini adalah rumah berkembang satu tingkat. Yang ini yang saya dapat sekarang ni adalah gambar lah. So nanti gambar ni saya akan masukkan juga dekat dalam Google Drive. Sebab sekarang ni kalau Google Drive kita tengok tak ada gambar kan. So kita akan masukkan gambar. Ada banyak gambar sebenarnya. Okay. So ini adalah dia punya living. So kalau tengok dekat sini tiles dia is like macam tiles dia macam 2x2. Tiles dia 2x2 kalau kata tengok daripada gambar ni. Okay, tiles dia adalah 2x2. So ini adalah master bedroom dia. Okay, so ini adalah toilet.
So ini adalah dining, tempat makan. And then kalau dekat belakang ni adalah dia punya dapur lah, kitchen. So macam ni lah keadaan dia yang akan dia bagi tau. So kitchen macam ni lah. Okay. And then ini saya rasa bilik yang dekat kitchen. So yang ini yang single story ya. Ini bilik. Ini bilik. Okay, ini bilik. So ini adalah yang single story. Okay. So ini belah tepi dia lah. Okay. Dan ini belah belakang dia. Yang ini tangki ni pada saya ini adalah tangki tadahan hujan. Saya rasa sebab sekarang ni adalah syarat rasanya adalah untuk meletakkan tangki tadahan hujan. Alright. Dan ini pula adalah rumah berkembar 2 tingkat. Cantik kan? Rumah berkembar 2 tingkat. Sebab dia macam saya sendiri berkembar setingkat, berkembar 2 tingkat, berkembar. So yang ni adalah berkembar 2 tingkat. Okay. So ini adalah dia punya bilik, toilet. Okay, yang ini adalah untuk tangga naik ke atas. So dekat depan ni dia adalah dia punya tempat makan lah. Okay. So ini gambar ni nanti semua kita akan. Ini adalah family hall. Tapi tadi dekat family hall kata ada balcony kan. So ini adalah dia punya balcony lah. Balcony dia tak adalah besar sangat. Okay. So ini adalah family hall. So kalau nampak kan dekat sini apa benda dipanggil divider apa benda ni dipanggil. So dia akan dapat terus tengok tau. Memang cantik ya sebab dia akan buat tingkap besar dekat sini. Dekat depan depan tangga ni ada satu big window. So dia memang masuk cahaya memang terang. Okay. So yang ini adalah bilik dekat atas. And then dia punya toilet. So ini dia punya family hall lah. So saya kata tadi yang ni dia ada void area kan. Lepas family hall tu dia ada void area. So maksudnya dekat sini dia memang tak ada letak tak ada apa-apalah. So maksudnya daripada bawah sampai ke atas lah ceiling dia memang tinggi untuk bahagian living hall. Okay. So ini toilet. So ini dia punya kitchen. Okay. So ini yang saya cakap tadi. Nampak ini lebih jelas lah. Ini lebih besar. So ini adalah living hall. Ini adalah tempat makan. Ini adalah living. Ini dining. Ini family hall. Dekat atas ni ini adalah living hall. So ini sebelah sini pintu masuk. Ini ada dekat tempat makan tu ada sliding door. Dia ada terrace dekat situ. Okay. Memang design ni is unik lah. Memang desainnya unik. Dekat atas ada 2 lagi bilik. Ada 1 bilik air. Dekat bawah ada 2 bilik. So master bedroom dia dekat belah bawah. Okay. So yang ini kalau kita perhatikan betul-betul dia macam ada pemisah dekat sini. Dia macam ada pemisah dekat sini. Maksudnya ada step sikit lah. Okay. So it's nice lah. Memang cantik. Memang cantik. Memang cantik dia punya rumah. Okay. Alright. So ini adalah dia punya taman permainan. Kawasan lapang. So ini dia punya kawasan lapang. So kawasan lapangnya kalau nampak dekat sini adalah ini standard lah, standard untuk apa? Taman permainan kanak-kanak yang sekarang lah. Dan dia ada tempat jalan dekat sini, macam tempat jogging macam tu. Okay. Okay, so ini adalah dia punya laluan lah. So kalau tengok kat sini jalan dia agak besar juga. So ini dia punya pemandangan lah, pemandangan. Pemandangan dia waktu malam. Nampak macam tenang je kan kawasan dia. Nampak cantik kan. Okay. So ini adalah Taman Merbah. Tapi kalau yang Taman Orchid, sebab Taman Orchid dia under construction, so gambar tak banyak. So dekat sini kita dapatlah gambar yang current lah, yang sekarang ni. Okay, dia maksudnya dia dah at least piling, dia dah pasang piling dan juga bahagian prelim. Apa benda ni? Dia punya base dia dah pasang lah.
Base dia dah pasang. Okay, dia punya foundation base pula. Dia punya foundation dia dah pasang. So sebab tu developer kata lebih kurang 15% lah lebih kurang. Okay. So maksudnya ini adalah dia punya belah sini adalah dia punya kawasan rumah. Sini adalah kosong. Saya tak pasti yang ni nanti akan ada projek lain ke tidak ke. Tapi kalau tengok daripada dia punya map mungkin akan ada projek lain lah. Okay. Alright. So itu sahaja dia punya gambar. So jangan risau. All this picture saya akan masukkan dekat dalam Google Drive. So you boleh tengok dekat dalam Google Drive nanti dan boleh sharekan kepada you punya buyer. Okay. So sampai kat sini saja saya punya share hari ni. Alright. So okay, saya akan tengok soalan-soalan sekarang ya. Okay, nanti share location. Abang Zul, share location. Okay, saya akan share location dekat dalam WhatsApp group lah. Tapi sebenarnya dekat dalam Google Drive, saya pun dah share dia punya tu latitude, magnitude, apa benda tube tu. Dekat situ boleh je copy paste dekat you punya Google Map ataupun dekat you punya Waze. Boleh saja akan sampai insyaAllah. Sebab saya memang ambil bulat-bulat daripada apa yang developer bagi. Okay. Tapi jangan risau, saya akan masukkan dekat dalam dekat dalam group nanti. Alright. Dekat dining area ada sliding ke, tingkap ke, pintu ke, rail ke? Okay, yang ni saya rasa Abang Zul tanya untuk soalan yang mana Abang Zul? Single story. Okay, kalau single story, mari kita tengok balik dekat kejap single story ya. Sebab kalau dekat single story, kalau perasan tadi, okay, dekat single story kalau perasan tadi dekat belah tepi dia memang ada sliding door. So maksudnya dia ada sliding door, ada gambar belah tepi. Hello. Ya. Okey. Alamak, saya kena share lah macam ni kan. Saya kena share. Sekejap ya. Saya share balik. Okey, nampak tak gambar ni? So dekat sini adalah sliding door, dekat sini adalah dining. Nampak tak? Ni adalah dining, ini adalah living. So dekat living je tak ada sliding door. Dia ada pintu. Dekat living je sliding door dekat sini. Ini master bedroom. Dekat living dia ada sliding door dekat sini. So dia ada, okey. Kalau nak lebih jelas, mungkin saya boleh bawa tengok ke sekejap. Saya boleh bawa tengok ke ni tadilah. Single story. Okey. Ni saya highlightkan dia punya plan. Okey, kalau nampak dekat sini, okey, ini pintu masuk kan, ini ada sliding door, dekat sini ada sliding door. So dekat tepi ni pun ada sliding door. Dekat bahagian dining. Dekat living ada sliding door. So dekat sini dia macam ada satu foyer. Kalau tengok dekat gambar ni tadilah, ada foyer kan. Foyer ini master bedroom, foyer ini masuk, sini sliding door, dekat tepi ni sliding door. So maksudnya jawapan dia abang ada sliding door lah. Okay. Alright. Lagi ada siapa-siapa lagi tak nak tanya? Ulang balik. Okey, yang tadilah tak dengar kan Q&A letak kat sini. Boleh dapat full loan at 95% tak? Okey. Yang ini kalau kata yang untuk rumah yang dah siap, yang dah dapat CCC, mungkin boleh bincang dengan, bukan bincang lah, maksudnya kena tengok kepada dia punya market price. Ini so, kita boleh jawabkan lah.
Ya, okey. Itu Wah, lagi bagus bagus. lah Kak Yu. So ini kan menurut developer dia cakap boleh tinggikan value dia lagi lah. Tapi berapa value kita belum dapat lagi. Tapi menurut developer dia boleh dapat is full loan punya lah. Bermakna kalau buyer dapat 90% kan dia should be tak perlu bayar lah. So kalau buyer dia minat boleh bincang dengan developer should be okay punya. Sebab kita tanya ini kebenaran pemaju dulu sebab itu MOT dia kena subsidi lebih tinggi lah itu. So kalau anda ada pembeli yang ingin dapat itu markup, kita cakap itu pemaju letak SPA tinggi sikit boleh refer to Kak Ayu lah. So kira kalau buyer tak nak keluar down payment kira okey lah. Boleh buat 95% lah. Most likely boleh buat lah. Yalah. Menurut pemaju is boleh buat lah. Okey, Taman Orchid ni dia macam mana? Sebab dia kawasan kampung kan. Okey, dia memang kawasan kampung. Kawasan kampung ni kalau kita tahu dia macam berpetak-petak. Dia bukanlah dekat yang main road yang besar. Tapi dia dekat laluan. Tapi tak adalah kecil pun laluan tu. Okey, kena dekat tepi jalan jugalah. Senang nak akses. Kancung Barat jauh ke Kayu. Okey. Kalau daripada rumah saya, lebih kurang dalam 45 km. Daripada rumah saya lah. So kalau kata orang tu kerja dekat Cyberjaya, Putrajaya memang agak jauh. Tapi kalau kata orang tu memang bekerja dekat hospital Banting, memang dekat sangat. Sebab biarpun dia jauh daripada Cyberjaya, Putrajaya, tapi dekat situ, kawasan situ dia dah maju tau. Kawasan situ ada macam-macam jenis perniagaan IKS, semua ada dekat situ. Hospital, ada sekolah, kedai-kedai, semua ada dekat situ. So mungkin kita tak boleh nak tumpukan kepada orang yang bekerja. Bila kita bekerja di Putrajaya, Cyberjaya, tapi kita boleh tumpukan kepada orang yang bekerja di sekitar. Okay. So Kancung ni memang dekat Banting. Itulah, saya pun susah, mungkin you all tak pernah sampai. So kalau siapa-siapa yang tahu Kerepek Rose tu, so you all memang tahu dah tempat ni dekat mana. Dan kawasan dia macam mana. Kawasan dia sebab dia situ memang center untuk orang-orang yang berniaga tau. Orang-orang yang berniaga macam berniaga wiraya, yang berniaga kerepek, keropok, kek, memang center dekat situ. Sebab dekat situ ramai sangat IKS yang berpusat dekat area Kancung ni. Okay. So can find out berapa rate for this project since a sole EF. So nanti kita kena tanya bank dululah bang. Kalau nak tanya rate kan. Tapi saya rasa kalau bank Islam pun dia akan dalam 3.2, 3.1 macam tu lah. Slightly 3 jugalah. Sebab bank ni dia lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau kita tengok kepada kredit. Tengok kepada merit buyer tu macam mana. Kalau kata bagus, kemungkinan dia akan bagi low interest. Tapi tak apa, nanti kita boleh find out, kita boleh tanya. Oh, okay? Ayu, mana dia ikut apa nama buyer punya rating ke apa? Normally macam tu, semua bank sama bang, dia akan ikut tengok buyer tu macam bayaran dia macam mana, cantik ke tidak kan. Lepas tu tengok dia punya DSR okey ke tidak. So kalau kata memang orang tu memang dapat markah, kata dapat skor yang tinggi, selalunya dia akan dapat rate yang rendah. I see. Mana kata rate rendah tu mungkin dalam 3 macam tu lah. Maksudnya lain orang lain lah dia punya ni, tengok dia punya rating. Ya, tapi saya rasa takkan lebih daripada, takkan sampai 35 punya. Ya. Bagus soalan Abang Zul okay. So ini Kak Ayu mungkin boleh tanya itu developer, dia punya previous buyer lebih kurang dapat berapa loh. Kak Ayu akan inform lah.
Sebab yang ini sure buyer akan tanya sebab dia the only ni EF untuk projek ni kan. Bila ni customer tanya siapa panel, kita beritahu Bank Islam sahaja, mesti dia nak tahu kan. Sebab itulah kita perlu tahu. Okey. Nanti saya akan yang confirmkan dengan developer berapa rate yang dia punya buyer lebih kurang dapat. Thank you Abang Zul. Okey, ada siapa-siapa lagi tak? Ada soalan yang berkenaan dengan projek ni yang you rasa yang saya tak sampaikan di sini tapi you all nak tahu. Kak nak tanya. Ya Nazri. Taman Muhibah ni kan? Ni harga dia 430 je. Apa? Harga single stories 430 je. Harga single story 430 itu SPA price. Sebelum diskaun 5%. So maksudnya 430 ni tolak 5% itu adalah net price. Okey. Dan double stories ni tolak 5%. 540,000. Okey. Ini ikutkan harga SPA dan tolak 5% akan dapat net price. Okay. So nanti kalaulah kata buyer je kata dia nakkan 10%, dia tak nak bayar. So maksudnya dia kena bincang dengan developer harga untuk markup harga lah, untuk markupkan harga. Kalau dia tak nak bayar 10%, tapi dia punya net price mesti sama. Maknanya ada possibility dapat Possibility dapat. InsyaAllah boleh dapat sebab rumah ni dah siap dah dapat CCTV dah. Dah ada orang duduk pun dah. Oh, cashback tu boleh counter. Bukan cashback. Mungkin boleh dapat macam full loan lah. Dia tak perlu nak bayar down payment lah. Oh. Dia tak SMP perlu price tu boleh markup kan? Boleh SMP price boleh markup tapi kena bincang dengan developer lah. Oh. Sebab markup dia tak boleh over markup, dia tengok kepada bank juga, bank punya value. Okey, contohnya sekarang 430 markup jadi 450 contohlah 450 tolak net price. Lepas tu duit tu dapat tak? Tak. Sebab you kena fikir is kalau loan you dapat 90%, takkan you dapat cashback, you kena bayar juga dekat developer. Oh, okey. Ada sikit you kena bayar kalau you kata markup 450,000. Cuba kira balik. Sebab akan kena bayar juga dekat developer sikit. Kira macam ni lah, kalau single story, kalau net price after 5% discount tu, dia jadi 408,000. Kan? Ya. So 408,000 tu kita kena jadikan 90%. Faham tak Zami? Barulah dia tak perlu keluarkan down payment. And then kalau single story, net price jadi 513 from 540. So 513 tu kena jadikan 90%. Sekarang ni 513 tu 95%. So 513 tu kena jadikan dia sebagai 90%. So dia kena markup up to certain amount so that 513 tu dapat 90%. Yes, betul. Okey. Kira-kira. So yang ini kita kena buyer kena bincang lah. Kita kena bincang dengan developer lah sebab ia akan melibatkan SPA, harga SPA yang baru dan juga akan melibatkan MOT juga. Okey. Okay? Alright. Okay. Tapi kalau panel bank tu mana-mana boleh approve lah. Yang ni mana-mana boleh sebab dia dah dapat CCC. Semua bank terima. Oh, bank sebelah rumah pun boleh lah? Boleh. Cuma bank dalam rumah je tak boleh. Apa? Boleh tak? Bank dalam rumah. Okey. Okey, boleh. So kalau lah katakan you punya buyer ni kerja dekat Maybank kan. Lepas tu kata saya nak Maybank punya loan sebab saya dapat staff rate. Pergilah Maybank. Tak kisah sebab yang ni dah dapat CCC, tak ada masalah tentang bank. Kak nak tanya, Taman Muhibah kan? Disiap tahun bila? Macam mana? Taman
Muhibah ni dia siap tahun bila? Oh, Merbah ni dia siap tahun lepas. 2020. Masuk lah. Ya? Dah siap semua lah. Dah komplit Dah lah. siap. Dah dapat CCC. Oh. Dah ada orang duduk dah. Ha. Taman Merbah siap tahun lepas. So Taman Merbah ni sebab dia dekat dengan Taman Desa Idaman. So dia dekat dengan highway. Taman Merbah ni dia dekat dengan highway, dia dekat dengan apa? Dekat dengan KLIA. Kalau Shah Alam pun 35 minit je. SKVE pun dekat dalam 17 km je SKVE. Lepas tu dia dekat dengan Plus Banting Cangkat Jering. Banting Cangkat Jering dia dalam 6 minit je, dalam 5 km. Lebih kurang. Ini ekstra lah ya. So nanti tapi tak apa, yang lokasi ni pun yang saya sebut nanti pun saya akan masukkan dekat dalam Google Drive. Sebab yang ni saya baru dapat. Ni saya baru dapat. Ayu. Okey, ya. Saya ada terbaca dalam mudah. Dalam mudah lah yang ejen jual ni, dia cakap ada kitchen cabinet. So boleh tak you find out kalau betul, tak tahulah kalau betul, mungkin ni satu selling point lah untuk Merbah. Bang, yang ni untuk projek mana? Merbah Merbah. Untuk okey bang, yang itu yang ada kitchen cabinet tu, dia kata ada perabot ke apa ke, itu semua adalah subsale. Oh, subsale makna kata dia orang ni agensi tu sendiri yang subsidize lah. Bukan subsidize, subsale, rumah second hand. Owner yang sekarang ni jual. Owner sekarang nak jual. Maksudnya mungkin owner tu sebab kan dia siap tahun lepas. Oh, okey. Saya rasa awal tahun lepas dia orang siap. So mungkin dah ada yang pindah, lepas tu ada yang nak jual. I see. Okay. So itu adalah subsale. Itu bukannya yang ada developer. Ada developer dia bagi aircon je bang. Dia tak bagi benda lain. Aircon 2 biji kan? Aircon 2 biji. Alright. Aircon tu dia orang dah install siap-siap ke buyer install sendiri? Oh, yang tu saya akan pastikan dengan developer nanti. Okay. Sebab kalau saya tengok, ya. Boleh tahu berapa harga tak bang yang mudah tu? Yang ada subsale? Harga sama. Sama Alamak, ekstra lah pula. 540. Double story Ya. Okay. Ya, tapi kena ingat ya, subsale dia tak dapat diskaun 5%. Okay. Memang harga sama tapi dia tak dapat diskaun 5%. MOT semua pun tak dapat tau. MOT pun tak dapat, ya betul. Oh. Sebab memang banyak dekat Mudah ada, dekat Property Guru ada. Saya dah check juga dekat Property Guru, dekat Mudah semua ada. Tapi itu adalah subsale. Sebab kita boleh tengok daripada dia punya gambar. Macam gambar dia dah ada perabot lah, apa-apa semua kan. Itu semua adalah subsale. Fee guaman kan, loan agreement, MOT kan, semua tak ada free. Untuk rumah 500,000, lebih kurang hampir 25,000 lah, 25,000 lah. Betul? So itu Abang kata sama harga dan ya, tapi tak dapat yang dia ada developer lah. Developer ada bagi free MOT, ada diskaun 5%. So dia tak dapat lah. So don't worry. Kalau kata iklan-iklan yang dekat Mudah, dekat Property Guru, jangan rasa terancam. Alah macam mana nak jual ni, dia pun jual sama harga, ada perabot, ada kabinet apa semua. Jangan rasa terancam sebab itu subsale. Okay? Subsale semua kena bayar lah maksudnya. Baik. Melainkan kalau kata dia nak markup harga, dia still kena markup harga jugalah, sama jugalah dengan developer. Dia markup harga. Contohlah dia nak markup harga sebab dia nak cover untuk nak bayar MOT apa-apa semua. Sama je. Dan MOT je akan jadi lebih mahal lah. Kan?
Okay. Ada apa soalan lagi tak? Tak nak tanya. Ada soalan? Ada. Ya. Okey, untuk bulanan untuk single story ni berapa ya? Bulanan dia? Bulanan single story, tu kena boleh kira dekat dalam ni. dalam PCMY saya tak kira lah pula. Boleh kira dekat dalam PCMY, boleh buat tengok anggaran dia berapa. Tapi kalau kata 400 lebih ni dekat 2000 Anggaran jugalah. 1002 macam tu lah. 1002. Dekat bukan 1002, bukan 1200. Ayo. Dalam dekat 2000 lah. 1000 lebih dekat 2000. Nah, dia tanya itu single story kan? Ya. Single story ni apa semi-D. 1,600 sebab dia after discount. Nafri tanya single story terrace ke semi-D? Single story. Tak mahu berubah. Oh, kalau itu semi-D ialah 1007 macam tu lah. 17. Saya ingat Nafri tanya itu single story terrace kah? Itu Banting sana. Ya, bukan. Kalau single story terrace dalam 12 kan, Ethan? 1002. Ya, betul-betul. That's why saya ingat Nafri tanya itu terrace lah. Sebab kita ada 2 projek Nazri, satu yang semi-D, satu terrace. Jangan confuse ya. Ni saya buat sekali sebab kita ini adalah sama developer. So saya buat sekali lah. Tapi location je memang sangat berbeza lah. Macam kiranya satu Banting Utara, satu Banting Barat, lebih kurang macam tu lah. Okay. So yang kalau kata siapa yang nak macam kerja Cyberjaya, Putrajaya, KLIA boleh saja Taman Merbah. Tapi kalau kata yang untuk Taman Orchid, you tak boleh nak suggest kecuali orang tu willing to travel lah hari-hari. Kan? Tapi dekat kawasan kawasan ni memang dia punya kawasan memang sangat strategik sebab ada banyak perusahaan dan juga hospital dekat situ. Hospital kita mungkin boleh tarik doktor ke nurse ke MA ke untuk membelilah staff yang dekat hospital kan. Dia hospital Banting tu besar bukan kecil. Kira Merbah ni Kak, dia macam kita lalu Dengkil tu kan. Dengkil yang Canggang semua tu kan. Kita akan jumpa Merbah. Kita akan jumpa Merbah dulu baru di Sidaman kan. Betul kan? Rasanya dia sampai dulu. Okey. Maknanya dekat dengan main road tu lah. Dia macam dari Sidaman masuk dalam sikit kan. Dari Sidaman yang masuk dalam, ini dia memang dekat tepi jalan. Alright. Dia tak jauh sangat. Dia tak masuk ke dalam macam taman macam itulah macam Taman Desa Idaman. Tapi Taman Desa Idaman lagi harganya affordable lah. Betul. Tapi beza daripada segi dia punya tanah. Yang ini adalah freehold. Desa Idaman leasehold. Dan Taman Merbah dia semi-D. So memang harganya mahal lagi lah sebab dia semi-D. Betul. Ada apa-apa lagi tak soalan? Sebab kita takut Salam nanti. sejahtera. Ya, wah bagus lah itu Kak Ayu punya ini briefing semua. Wah, kalau ada apa soalan lagi boleh tanya. So Ethan actually nak jawab itu soalan lah, okay. Tambah sikit, bukan jawab lah, okay. Apa yang Abang Zul tanya tadi, okay. So ini kita ingin memperkenalkan satu ini website yang sangat berguna punya, okay. Nama dia Ringgit Plus, okay. Itu repeat Ringgit Plus, okay. Dia website ini actually dia boleh check anda punya credit card, personal loan, car loan, semua loan based interest rate dia. Tapi ini semua actually ialah satu guideline sajalah. Okay. So semua bergantung kepada buyer punya profile punya. Macam Kak Ayu yang
cakap tadi lah. Okay, Kak, you boleh buat saya itu sharing lah. Kejap. Oh, tak. Ethan, atau Ethan dah jadi co-host. Okay, saya dah jadikan Ethan co-host. Okay. Ya. Okay. Nampak ini? Sekejap ah. Okay, semua nampak ah? Nampak? Okay, so website ini adalah ini Ringgit Plus ah. Tengok ini ringgitplus.com, okay? So sangat berguna biar tadi kan ada tanya bank Islam punya rate berapa. You borrow more than 100,000, estimate profit rate 3.32%. So interest dia lebih kurang 3.32% lah sekarang. Okay. So anda boleh tahu lebih kurang customer punya rate dari ini Ringgit Plus punya. So anda nak check Maybank punya pun boleh punya. Let's say bagi home loan Maybank Islamic Maxi Home mungkin if you borrow more than 350, 3.1%. Dapat tengok ini. Nah, so ini semualah. So saving itu anda punya interest FD berapa semua ada kat sini punya. So actually ini Ringgit Plus amat berguna lah. Tapi semua actually is a guideline sajalah. Semua in the end is bergantung kepada pembeli punya profile. Semua dapat tengok kan ini? Dapat. Okay. Saya pun tengok dekat saya punya komputer. Kau. Baguslah. Okay. So baguslah soalan Abang Bank Zul Islam. nanti boleh guna ini website sebagai satu guideline loh. Kalau credit score cantik, bargain dengan bank tak boleh Kalau credit score cantik, dia punya interest rate mungkin akan rendah sikit. Wow. Abang Zul boleh dan member lain boleh guna ini website lah. Okay. So ini dapat bagus jugalah ini website Ringgit Plus. Okay. Okay. So yang kedua yang kita nak kongsi adalah ini satu kita punya kawan yang amat baik sekali Kita kena selalu kan guna kita punya kawan baik iaitu Uncle Google. Okay. So Uncle Google dia actually adalah satu benda yang kita rasa is sangat-sangat berguna punya. Okay. Sekejap Ini kenapa tiba-tiba ini benda muncul punya. Sekejap. Okay. Sekejap okay. Okay. So kalau sebab sekarang semua online kan, actually anda boleh tunjuk kepada pelanggan mana lokasi itu buat live presentation dengan pelanggan ya. Okay. So let's say itu macam ni kan. Lokasi itu coba. Boleh tengok kan ini? Boleh tengok Boleh. Banting Hospital kan dia actually ada kat sini. Okay. Banting Hospital. Nampak Banting Hospital kan? Nampak kat sini? Nampak. Okay, sini adalah Banting Hospital. So kita lokasi ini Tamak Orchid actually kat sini. Alright. So apa yang kita boleh buat ialah apa macam ini?
Macam mana nak hilangkan? Clear all drawing. Okay. Clear all drawing. Okay, so kita boleh klik ini Banting Hospital sini. Kita klik ini akan muncul punya. Okay, nampak So actually kita boleh pergi sana kan. Bukan fizikal pergi tapi online pergi Tengok, kita sedang pergi ke sana dah. Kita kena tengah pergi, okay? Oh, pergi satellite ni, Ethan. Ya, betul. Betul. So kita, ini adalah jalan menuju ke sana. Kita sedang pergilah. Okay, dia ikut jalan ini loh. Dia all the way pergi sana. Okay. So kalau anda nak cepat sikit, anda just tekan ini dia punya lokasi. Di mana kat sini kan. Coba. Okay, so lokasi ini kat sini kan. Okay. So tekan lokasi ini, so terus muncul lah. Ini adalah lokasi dia. Saya tengah mungkin tanah ini adalah Taman Orchid tapi saya tak pasti sebab saya belum pergi sana. So actually kita kan boleh live view macam ni punya. Ini adalah lokasi dia. Nampak tak? Semua nampak Kayu nampak kan? So kita nampak. Kita tunjukkan yang ini adalah Taman Merbah punya. So ini actually outdated sikit punya. Ini Google kelemahan dia ialah dia outdated sikit punya. Okay. So ini adalah Taman Merbah. 1 tahun lebih lalu 2 tahun lah. Okay. So anda tengok masih tanah kosong tapi actually sekarang dah siap Tapi anda boleh lebih kurangkan guide pelanggan pergi tengok dia punya lokasi Okay. So ini actually adalah Taman Merbah punya lokasi. Tapi itu gambar lama Okay. So itulah yang kita nak kongsi. So ini Google Map kan actually boleh tunjuk dia punya lokasi kat mana punya. Okay. So itulah. So kita pas balik kepada Kak Yu. Okay. So, tahu kan macam mana cara kita tunjuk tadi? Dia dekat kita punya Google Maps tu dia ada satu dekat bawah tu dia ada satellite. Tahu boleh klik dekat satellite tu. So dia akan tunjuk yang macam yang real punya suasana lah. Dia bukanlah gambar yang peta-peta tu. So dia punya suasana cuma kemungkinan dia outdated sikit. Sebab dia memang bukan yang latest punya lah. Okay. So ada siapa-siapa lagi tak yang nak tanya dekat dalam ni berkenaan dengan projek ni?
Ada tak? Okey, kalau tak ada, boleh saya akhiri ke hari ni punya sesi? Okey, tapi sebelum tu saya nak ingatkan untuk besok, saya tak dapat lagi pun sekarang nama siapa yang nak datang untuk salat cemara. Tak ada ke buyer yang berminat? So kalau kata ada, sebenarnya saya ada bagi format kan, tulis you punya nama dengan you punya konsultan, siapa you punya buyer, siapa you konsultan, siapa tulis. Kemudian continue lah. Okay, macam biasa. So saya harap ada dapat feedback yang baik untuk hari ni kan. So besok jangan lupa pukul 2 petang. Bagus semua, bagus. Ini apa yang Kak Yu cakap. Okey, itu nak tambahkan kan. Ialah ini taman Merbah dan taman Orchid. Okey, kalau anda nak buat itu advertisement, kita dah buat itu trial lah. Memang dia berjalan dengan lancar, boleh inform lah. Kalau ada yang nak buat itu leads kan memang boleh dapat dengan banyak lah. Okey, dan anda juga kena ambil tindakan untuk follow up balik pelanggan lama. Especially yang orang lempik tu, sebab dulu dia ada single story terrace lah, kita punya leader Vincent dah habis jualkan lah, okay. So sekarang ada single story semi-D dekat area sana lah, okay. Dan double story, single story pun ada lah. So boleh inform kepada customer, boleh follow up balik lead selama anda tak kira start cemara ke, yang lama, most important kena follow up balik lah. Ambil tindakan, kena follow up balik. Percaya anda pasti boleh punya. Okay? So kalau yang nak buat itu ads, boleh start kan. Okay, so untuk esok kan, memang bersyukur Kak Ayu lah adakan ini property preview. Dan kita punya assistant leader Abang Zul pun akan jadi ini co-host lah. Okay? Dan akan jawab soalan pembeli. Okay? So kalau anda ada ini pelanggan nak datang esok, cuba sedaya upaya untuk ajak esok pukul 2, okay? So letakkan itu nama pelanggan dalam grup. Tapi kan kalau sambutan tak baik, Ayu takkan buat dah. Okay? So make sure ada pelanggan. So itulah. Okay? So macam kita punya valley kan, actually kita pun tak sangka kan akan ada 70 pelanggan punya tau. Tapi kan tindakan kena ambil, okay, pasti akan ada lah. So kalau dia tak berminat, salat cemara akhir pun tak apa punya. Macam Ali biar pelanggan kan, dia hadir itu valley, itu dia tak beli, dia intro kawan dia beli pula. So itulah. Kalau lepas dia hadir salat cemara, kalau dia tak minat salat cemara, anda boleh cross use dia produk lain macam hijauan ke, yang ini taman Merbah, taman Orchid ke, platinum ke, Elfinia ke, so itulah. Okey. Sekarang kita pas balik kepada Kak Ayu dan Ami ada tanya satu soalan tentang PPSA. Ami, okey, apa soalan sekejap ya, saya tengok. Kalau untuk loan kerajaan boleh. boleh. Sebab dia dah dapat CCC, tak ada masalah untuk loan kerajaan. Cuma berbezanya kalau kata yang untuk Merbah, untuk loan kerajaan, bezanya dia dengan taman Orchid. So kalau loan kerajaan dia kena terus bayar lah. Terus bayar full. Kalau kata yang taman Orchid dia ada lagi gap. Mungkin sampai dapat kunci kan, baru dia bayar. So memang boleh. Sebab yang ini adalah yang yang berdaftar punya property, so jangan risau, boleh untuk loan kerajaan LPPSA. Okey, ada siapa lagi tak nak ada pertanyaan? So ingat ya Kak, kita boleh tengok sebab saya pun itulah Ethan cakap ringgit plus ni sebab sangat bagus ya ringgit plus. Kita boleh dapat estimate berapa yang dia kena bayar untuk bank-bank mana yang dia pilih. So kalau kata yang macam taman Merbah yang semi-D kan, kalau ikutkan kalau so mungkin dalam 1617 lah dia kena bayar. So dia estimated boleh dapat. Boleh terus dapat berapa je punya rate. Tapi ini adalah yang dekat dalam sistem. Tapi kemungkinan
rate tu mungkin berbeza bergantung kepada banker dan juga bergantung kepada cawangan bank tu. Okay, so kalau kata tak ada apa-apa pertanyaan, kita akhiri untuk hari ni. So mungkin boleh ambil gambar. Okay, saya ambil gambar. Okay, buka video. Buka video semua, buka video. Bukalah video. Siapa lagi ni? Abang tu Naiko. bilik yang berbeza macam design moden bilik Itulah saya punya lampu Pak lampu. Encik statis, wah lama tak jumpa muka semangat wah bagus Okey, saya ambil gambar sekarang. Okey. Alright. Okay. Dah. Okay, so, bagus semua. Semoga anda dapat closing dengan lebih lagi. Yeay. Alright. So, terima kasih kepada siapa yang hadir hari ini. So, kita jumpa esok untuk salat cemara. Okay? Bye. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera semua.